Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Hafiz selaku moderator ataupun rakan bicara, yang dimuliakan Datuk dan Datin dan semua para pencinta ilmu, para pencinta ilmu di alam maya dan juga di alam nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 13 Rabiul Awal. Hari ini tidak 13 Rabiul Awal 1448 bersamaan dengan 26 hari bulan 8 26. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat meneruskan bicara kita dalam kitab yang kita bincangkan ini, iaitulah kitab Penawar Bagi Hati. Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian, sebelum kita masuk ke Penawar Bagi Hati, lebih dahulu ana suka juga sebut tentang bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal yang kita ada sekarang ini satu bulan yang sangat mulia, kerana Allah Ta'ala pilih banyak perkara yang berlaku dalam bulan yang mulia ini. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tingkatkan kecintaan kita, kasih kita, sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mana? Dengan cara mengamalkan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita mempelajari segala ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita pandai, kita tahu, kita beramal dengan suasana, dengan segala perkara yang kita boleh amalkan dalam apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedaya upaya semampu mungkin yang kita boleh buat, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, itulah harapan kita, itulah cita-cita besar kita. Kita nak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, kita hidup di bawah rahmat Allah Azza wa Jalla. Di akhirat esok bila kita bangkit di akhirat, kita juga mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla dengan dianugerahkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi para jemaah sekalian, di antara perbincangan kita dalam kitab yang insya-Allah yang baik ini, iaitulah kita masih lagi berada dalam bab dalam bahagian yang ketiga, iaitulah perangai-perangai yang dipuji. Dia panggil al-akhlaq al-hamidah ataupun as-sifat al-mahmudah, sifat yang dipuji. Jadi Tuan Syekh Abdul Qadir Mandili rahimahullah, dia mula dengan sifat yang pertama, iaitulah at-taubah. Sifat at-taubah. Sebab apa? Manusia ni apabila dia menghadapi suasana yang tidak baik, yang kita sebut sekarang ni dengan suasana yang tidak elok, maka yang pertama sekali dia kena mula, langkah yang pertama, U-turn balik. Mana kita dah terlepas jalan, kita kena undur balik, maka itu nama dia taubah. Awana taubah mana kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kita balik semula kepada Allah dengan kita mentaatinya, dengan kita minta ampun pada Allah dengan dosa-dosa kita yang lalu, dan apa saja yang tak kena kita perbetulkan, kerana itulah yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Jadi manusia ni kullu bani Adam khata'un. Nabi sendiri sebut sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam itu khata', ada yang bersalah, ada yang tersalah, ada yang melakukan kesalahan
zahiran wa batinan, yang zahirnya, yang batinnya. Dan ada yang melakukan kesalahan secara tidak sengaja. Ada yang melakukan kesalahan dalam dosa-dosa yang dikira besar, kabair. Dan ada yang melakukan kesalahan dengan dosa-dosa yang kecil. Jadi kita semua bersalah. Maka orang yang terbaik di kalangan manusia yang bersalah itu at-tawwabun. Iaitulah orang-orang yang bertaubat. Coba tuan-tuan tengok dalam siri yang lepas, kita dah bincang tentang hadis taubat. Yang pertama sekali, coba di muka surat 290. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah Ta'ala suka, sayang, kasih dia kepada orang-orang yang bertaubat. Maknanya kita nak dapat kasih sayang Allah, kita sentiasa bertaubat. Nak dapat kasih sayang Allah, kita sentiasa bertaubat. Kemudian Nabi juga memberi jaminan dalam hadis, tengok muka surat yang sama, 296. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosanya, dia diumpamakan seperti orang yang tidak berdosa. Allahu Akbar. Orang yang taubat daripada dosa, dia dianggap seperti orang yang tidak berdosa. Jadi kita, orang panggil macam bahasa sekarang ni, bahasa budak-budak main internet, main alat maya ni, dia panggil delete balik. Kita delete balik kesalahan kita yang lepas dengan istighfar dan juga dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak delete balik, kita kena taubat. Kita kena banyak istighfar. Banyak minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, barulah kita dikira orang yang bertaubat. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, itu beberapa syarat-syarat taubat kita dah bincang dalam siri yang lepas. Iaitulah taubat akan diterima selagi nyawa tidak sampai di halkum dalam muka surat 298. Taubat diterima selagi nyawa belum sampai di halkum. Maknanya sakit pun penuh waya di tubuh, masih lagi ada ruang untuk bertaubat. Sebab apa? Sebab di sana adanya peluangnya Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Tapi kalau nyawa sudah di sini, di halkum, tidak ada lagi taubat. Taubat itu dipanggil taubat individu. Adapun taubat yang besar akan berlaku bila tu? Apabila berlakunya kiamat. Bila berlakunya kiamat, matahari naik sebelah barat, maka ketika itu taubat sudah tidak lagi diterima. Baiklah. Kemudian kita juga telah bincang dalam siri yang lepas, iaitulah syarat-syarat taubat. Dalam muka surat 300, iaitu nak bertaubat ni mesti ada terhimpun tiga perkara. Yang pertama, menyesal. Bila kita tahu benda ni dosa, kita menyesali perbuatan yang lepas. Tak kata happy, suka. Kalau masih lagi suka dengan dosa, kita akan bincang nanti untuk tajuk kita yang seterusnya, insya-Allah. Ataupun tidak meninggalkan, masih lagi melakukan maksiat tapi dia taubat. No. Jadi syarat yang pertama menyesal. Dalam hadis Nabi sebut an-nadamu taubah. An-nadamu taubah. Menyesal itu taubat. Jadi biar betul, tapi sesalan yang betul lah. Sesalan penyesal sebab keterlanjuran yang telah lepas, kesalahan yang lalu, itu barulah kita panggil yang betul. Tapi kalau menyesal saja-saja, masih lagi dalam kepala otak tu nak buat lah. Yang kedua, dia tinggalkan maksiat yang telah dilakukan itu. Contohnya orang ni, na'uzubillah lah, dia punya senarai aset maksiat dia ada 100 perkara. Dia dah menyesal 10 perkara. Dia dah tinggal 10 perkara. Maknanya 10 dah taubat. Tinggal 90 lagi. Jadi boleh taubat juz'i dia panggil. Tidak total. Boleh berlaku sedemikian. Taubat juz'i. Mana tak total. Maknanya sebahagian dosa dia dah taubat. Yang lain-lain akan menunggu senarai. Bolehlah. Tapi masalahnya, bolehkah kita tangguh-tangguh taubat? Dalam sini lepas kita mengatakan ta'khirut taubati. Menangguhkan taubat, memerlukan kepada taubat yang lain pula. Sebab dia tangguhkan taubat. Sedangkan dia sudah mampu untuk bertaubat. Kita kata ini masalah. Dan yang ketiga, bercita-cita, berazam tidak akan kembali lagi melakukan maksiat. Berazam tidak akan kembali lagi melakukan maksiat. Itu syarat yang ketiga.
Jadi yang keempat, sekiranya dosa itu berkait dengan hak manusia, tengok muka surat 302, sekiranya maksiat itu berkait dengan hak manusia, maka dia perlu kepada satu lagi SOP, iaitulah minta maaf. Kalau kita dosa, kita ambil barang orang, hantar balik. Dan beberapa perkara yang perlu diikuti, iaitulah minta maaf. Cuma cara nak minta maaf tu kena detail lah. Ada kata dosa mana yang kita boleh minta maaf. Dosa yang terlibat dengan maruah, boleh tak boleh minta maaf. Dia akan menimbulkan masalah kesan besar. Maka kita mengatakan itu perlu pada pendetailan yang panjang. Baik, itu yang kita bincang dalam siri yang lepas tentang syarat bertaubat mesti ada 3 secara umum. Kemudian syarat yang seterusnya iaitu sekiranya hak manusia, maka dia kena hantar balik barang orang, minta maaf sekiranya dalam masalah-masalah yang tertentu. Itulah yang dikatakan taubat nasuha. Dan pintu taubat sudah jelas tadi. Baiklah. Sambungan kita pada kali ini di muka surat 306. 306 dia panggil halangan taubat. Apakah yang menghalang seorang daripada bertaubat? Ini masalah besar ni. Apakah yang menghalang seseorang daripada bertaubat? Dia nak taubat, tapi disekat oleh syaitan. Syayatinul insi wal jin. Syaitan manusia, syaitan jin. Dua-dua syaitan tu ada berlaku atas dunia ni. Kan hidup main-main. Syaitan ada 2, syaitan manusia, syaitan jin. Jadi kadang-kadang disekat oleh syaitan manusia. Ada kalanya disekat oleh syaitan jin. Ada kalanya dia sendiri itu syaitan. Jadi kita mengatakan ini 4 perkara yang kita nak bincangkan di sini secara ringkasnya, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, tengok kitab. Dalam kitab ni kata muka surat 306. Kalau versi baru ni mungkin berbeza sikit. Sesungguhnya perkara yang menegah. Tuan Syekh Abdul Qadir ini menarik kata. Dan ketahui olehmu bahawasanya yang menegah daripada taubat itu, yang menegah seseorang daripada taubat itu israr. Apa makna israr? Apa makna israr? Ini bahasa Arab. Is dengan sad, israr. Kalau dengan sin jadi mana lain? Israr, asrar mana lain? Kalau asrar itu mana rahsia. Israr maknanya maksudnya tetap ataupun berterusan ataupun sentiasa melakukan maksiat. Jadi orang ni tak mau. Karena itulah pengalaman ana bertemu dengan orang-orang yang pelbagai lah dalam kerja dakwah ni. Dia bermula dengan hendak nak bertobat. Al-iradah. Dia mesti orang nak bertobat, nak yutan balik, nak ke pangkal jalan, mesti kena ada quwwatul azimah, kekuatan jiwa, dan ada kehendak. Baru dia jadi. Contohnya bila orang ni buat benda yang tak baik. Kita nasihat dengan dia. Saudara, berhentilah buat benda tak baik ni. Kalau dia kata payah, no, tak boleh, jangan harap lah orang ni nak boleh, nak taubat. Sebab dia letak halangan, tembok pemisah di antara dia dengan taubat, dengan kata-kata keramat dia, tak boleh. Jadi bahayanya kata-kata ini, sebab kata-kata ini menyekat orang ini daripada bertaubat. Dia sekat kita. Dia halang kita daripada nak taubat. Tapi kalau kita kata, ya akhi, saya buat contoh mudah lah. Kita contoh di alam nyata, di alam realiti. Contohnya, orang ni merokok. Kita dah bawa kepada dia fatwa ulama begini-gini, kita kata berhentilah rokok tu. Payah Ustaz. Saya ni dah sebati dah dengan sejiwa, sehati sejiwa dah dengan rokok ni. Payah, sehati sejiwa, apa lagi dia punya bahasa-bahasa yang menunjukkan tak nak taubat. Orang ni jangan harap kita. Jadi sebab itulah kalau lebih-lebih lagi ketika berada di Mekah Mukarramah. Waktu dia ada di Mekah ni, kalau orang yang sanggup bersedia untuk berubah, insya-Allah
dia akan berubah. Ustaz Apih ada pengalaman kot, membimbing jemaah haji, mengajak mereka untuk berubah, memberi motivasi. Kita akan jumpa sahabat-sahabat kita yang dulunya lara, tapi bila dia nak berubah, insya-Allah Tuhan bagi. Sebab itulah Allah Taala sebut, Nabi sebut, hadis kursi Tuhan kata, ana inda zanni abdi bi. Aku ni mengikut sangkaan hamba aku. Jadi kalau hamba tu kata dia boleh berubah, dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, Allah tolong, Allah bantu. Tapi kalau dia musir nak teruskan juga maksiat, maka orang ni bahaya besar, bahaya besar. Sebab itulah al-isra ni satu benda yang cukup menakutkan. Jadi di sini, dan sebab bagi israr itu ada 4 perkara. Ada 4 sebab orang tak nak taubat. Ada 4 sebab orang tak nak bertaubat. Musirrun, dia tetap nak buat maksiat ni. Sebab apa? Kita tengok dalam kitab. Yang pertama, seksa yang dijanjikan oleh Allah itu ditangguh pelaksanaannya. Ini punca besar. Punca besar, tuan-tuan tanda di kitab, nama dia istidraj. Istidraj, ini penyakit yang sangat berbahaya. Bahaya besar. Sebab dia kata, orang yang buat maksiat tu, aku tengok dia happy je. Sehat molek je. Sehat walafiat kata orang. Lalu makan. Dia punya bisnes pun up, sentiasa naik. Apa susahnya? Kenapa kita papak lebay ni sibuk sangat dengan orang yang buat maksiat ni? Allah pun tak marah. Dia letak situ. Allah pun sayang dengan dia. Makin maksiat, makin tinggi dia punya pangkat darjat naik. Makin maksiat, makin tinggi dia punya kedudukan ataupun bisnes dia makin mencanak naik kata orang. Jadi orang ni cukup berbahaya. Sebab bila Allah tangguhkan azab, maka dia kata Tuhan sayang. Bila Allah Ta'ala tangguhkan azab, maka dia kata Allah reda. Cukup berat ini punya cara. Sebab apa cukup berat? Sebab orang ni tak akan taubat. Nak taubat buat apa dia kata? Kenapa dia nak taubat? Allah sayang dia. Mana tahu apa? Ini cukup berbahaya ya. Para jemaah sekalian, jangan anggap apa yang Allah Ta'ala beri kebaikan itu, kita anggap itulah nikmat, Allah reda. Tak. Karena itulah adalah hadis Nabi SAW sebut, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Allah Ta'ala akan beri dunia ini kepada orang yang dia sayang dan orang yang dia tak suka. Dia beri belaka. Yang kafir, orang panggil kafir terang-terang pun, kaya dia lebih pada kita lagi. Sebab tu lah kalau tengok senarai orang kaya dari dunia ni, non-Muslim banyak, orang Islam berapa orang dia ada. Jadi kita, walam yu'til akhirah illa liman yuhib. Allahu Akbar. Dan Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tak beri akhirat ini kecuali kepada orang yang dia sayang. Kita berdoa kepada Allah SWT dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah senaraikan kita termasuk di kalangan orang yang Allah sayang. Dan dia beri akhirat kepada kita, dunia akan ikut datang. Tapi kalau beri dunia saja, akhirat gagal, tak tercapai. Ini yang menakutkan. Beri akhirat, dunia tak beri akhirat dunia akhirat tak dapat. Tapi kalau bagi akhirat, insya-Allah dunia pun dapat. Ini besar. Maknanya punca orang israr duduk atas maksiat ni punca apa? Sebab Allah tangguhkan pelaksanaannya. Jadi kita kena ingatlah satu, pada kebiasaan tabiat manusia, itu sendiri akan berasa mudah dengan sesuatu yang tidak dikenakan hukuman. Rasa mudah. Kerana itu, kalau kita contohlah, saya buat contoh ni, sebab kita ni banyak duk jadi pembimbing jemaah haji contohnya. Jadi dalam kesalahan haji, ada yang kena dam dan ada yang tak kena dam. Ustaz Apih ingat lagi ke? Perkara-perkara yang kena dam, kelama dah tak kursus haji. Yang kena dam, potong kuku, potong rambut, ada cabut bulu-bulu ni, kena dam.
Yang ni simple je. Kalau cabut satu orang, baru satu cupak. Dua cupak. Tiga, berapa? 6 orang miskin. Jadi simple sangat dia punya bayaran. Tapi kita jaga sungguh-sungguh. Nak menggaruh. Jangan. Jatuh rambut ni, kena dam. Tengok. Sebab ada dam. Ada denda. Walaupun simple. Sebab dia panggil dam takhir. Dam mudah. Pilih-pilihan. Nak bayar seekor kambing boleh, nak puasa 3 hari boleh, nak bayar orang miskin, bagi orang miskin makan, 6 orang miskin boleh. Jadi kita rasa simple. Tapi dosa yang tak ada kafarah, yang tak ada dam, apa dia? Mengumpat orang. Dalam ihram tu, sempat lagi dia hentam orang di Arafah, dalam ihram depan di Arafah. Mengumpat orang. Orang duduk zikir, menangis, minta keampunan Allah, dia masih lagi duduk dengan apa? Duduk mencari benda-benda yang perit. Saya selalu buat analogi lah. Saya kata orang lain pergi haji, cari haji mabrur. Ada juga orang ni pergi bawa haji Marlboro. Ini kata apa? Contohnya. Mengumpat orang duduk bercakap. Tak takut sebab tak ada dam. Jadi kita kadang-kadang kita duduk memikir, biarlah ulama letak juga dam. Sekali ngumpat kena bayar seekor kambing. Tak ada orang pakai semua mulut belakang dah tenang. Tak ada siapa berani mengumpat sebab kambing. Kalau ada orang nak cakap dia, jangan cakap aku tak larat nak balai kambing. Jadi itu dia panggil satu perkara yang cukup menakutkan. Sebab ada dam. Jadi balik kepada cak kita. Jadi orang yang berani buat maksiat dan mungkar sebab Allah Ta'ala tangguhkan hukuman yang dia rasa selesa hidup. Ini cukup berbahaya. Maka ubatnya, alhamdulillah. Biasa tuan syekh kita ni, dia sebut penyakit dulu, baru tu dia bagi penawarnya. Yang ni satu-satu. Anak rasa ini lebih menarik sebab kita pun bila kita tahu penyakit, kita nak cari ubat. Maka ada pun penawarnya. Maka ubatnya bahawa berfikir ia. Ubat dia, penawarnya berfikir dia, memikirkan bahawa setiap perkara yang akan datang, yakni perkara yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla itu sebenarnya semakin menghampiri. Manakala yang semakin jauh ialah perkara yang tidak datang seperti masa yang sudah berlalu. Maknanya benda lepas makin jauh sebab di ke belakang. Perkara yang akan datang makin dekat. Yang sentiasa mendekat kepada kita, yang sentiasa menghampiri kita, yang kita akan lalui, akan bertemu dia, apa dia? Al-maut, mati. Ini makin dekat. Setiap detik, setiap saat, kita semakin menghampiri destinasi, apa dia? Al-maut. Jadi kita kena ingatlah. Kenapa pula jadi lara lagu ni? Mentah-mentah Allah tak ambil tindakan sekarang, engkau lara lah kan? Kita kata jangan lara. Jangan buat benda yang karut-marut. Jangan ambil benda yang tidak baik. Sebab apa? Sebab di sana perhitungan. Di dunia ni tak ada apa-apalah kalau tak kena tangkap ke polis, tak masuk dalam senarai RCI, selamatlah kita. Saya dua ni orang takut RCI ni. Seorang kena angkut ni, jangan main. Jadi kalau tak ada RCI, kita pun tak takut. Kita lupa kepada RCI malaikat tu. Yang sedang mengumpul semua data maklumat yang kita buat atas dunia. Maka para jemaah sekalian, itu sebab yang pertama, kita terpedaya dengan Allah Ta'ala tangguhkan siksaan ke atas hamba dia. Lepas tu Nabi kata, Allah Ta'ala yumhil. Tengok, tulis buku bahasa Arab. Inna Allah yumhil wala yuhmil. Yumhil. Mim dulu, ya mim halam. Yumhil. Allah Ta'ala tangguhkan. Wala yuhmil. Tengok, ha dulu. Tapi Allah Ta'ala tidak akan lupa tindakan yang kamu buat atas dunia tetap akan dibalas di akhirat esok. Yumhil wala yuhmil. Boleh tulis Ustaz Abi. Yumhil wala yuhmil. Mana Allah Ta'ala bagi tangguh, tapi dia tak lupa. Dia tak abai, dia tidak cuai. Pasti akan diambil tindakan ke atas orang-orang yang patut diambil tindakan, wal'iyazbillah.
Baik, baik. Diumpamakan seperti kematian itulah lebih hampir kepada seorang itu daripada tali kasutnya sendiri. Maknanya yang depan tu akan dekat. Ini kerana kita tidak mengetahui waktu kematian akan datang. Tak ada siapa tahu. Kalau tahu, tak tahulah. Kalau kita tahu dah waktu nak mati, agak-agaknya mungkin kita lebih berjimat cermat lah sikit. Dah, aku nak mati dah. Tak sedap bubuk lah jawatan ke apa benda ke, sebab kita nak mati. Tapi kita tak tahu mati. Bahasa panjang umur semacam. Ini kerana kita tidak mengetahui waktu kematian akan datang dan juga berfikir betapa penatnya bekerja. Ini yang kedua. Maknanya yang pertama kita kena memikir setiap yang datang itu dekat. Kullu atin qarib. Ini bahasa Arab kata kullu atin qarib. Setiap yang datang itu dekat dengan kita. Maknanya mati itu menghampiri kita. Allahu Akbar. Yang kedua, dan juga berfikir betapa penatnya bekerja sebagai petani kerana takut ketiadaan makanan pada tahun hadapan. Orang Malay kata akan mari El Nino. Kemarau besar. Tanah-tanah sawah padi akan merekah. Pokok-pokok tak berbuah. Ada padi tak masak. Apa yang nak jadi? Hal ini diibaratkan seperti menanggung kepenatan ketika bekerja bagi mengelak kelaparan dan pada masa yang akan datang. Jadi kita pulung sungguh lah. Macam Nabi Yusuf ni, tanam padi nak cukup ni, yang kemarau nak datang ni. Begitu juga ketika menyegerakan taubat bagi melepaskan seksa pada masa akan datang, sama seperti lapar yang bertangguh, begitu juga dengan seksaan api neraka yang lebih pedih daripada lapar itu. Jadi kita kena ambil lah. Kata aku ni susah atas dunia sekejap. Tapi berapa lama kita akan duduk? Kalau kita tengok perjalanan hidup kita ni para jemaah sekalian, duduk atas dunia ni mungkin 70, 80 tahun. Itu panjang umur tu. Kalau tak panjang, 60. 60, 70, 50, macam-macam umur. Tapi kita nak menunggu di alam barzakh, nak pergi ke akhirat di dalam kubur, berapa ratus tahun tak tahu lagi. Kemudian di akhirat esok, hari perbicaraan saja pun 50,000 tahun hari akhirat. Panjang. Jadi kalau kita mikir macam ni, para jemaah kita tidak akan malas melakukan ibadat, kita tidak akan berani buat maksiat sebab kita tahu di sana ada perhitungan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita pergi kepada sebab yang kedua, sebab al-israr, sebab manusia tak nak taubat ni, sebab yang kedua yang menghalang manusia nak taubat, apa dia? Sukar meninggalkan keseronokan dan keinginan. Kok nafsu nak, yang syahwat minat, payah nak tinggal. Payah. Kita perhati tengok sahabat-sahabat kita ni. Tabiat yang buruk yang ada pada seorang itu sukar untuk dia tinggal. Apa saja tabiat dah. Dia pergi masjid. Tapi kalau orang kuliah, berbual lah pagi sampai gelap. Allahu Akbar. Wah. Kalau tak nak dengar, pergilah duduk kat luar-luar ni sikit tak. Dia berbual dalam masjid tu. Kadang-kadang yang berbual tu bukan budak-budak. Kalau budak-budak kita sanggup kan nak tegur. Ni tetuk ayah. Kadang-kadang kalau kita ceramah di masjid bandar tu orang-orang berpangkat besar. Walaupun dah pencen tapi sekurang-kurangnya adalah. Lakap-lakap gelaran-gelaran dia tu. Dia punya pingak-pingak tu. Tapi waktu dia buat, dia tak tahu dia duduk kat mana mungkin. Wallahualam. Itu kelemahan besar kepada yang berlaku pada kita. Jadi keseronokan dan keinginan. Jadi orang yang suka ikut nafsu ni susah nak berhenti sesuatu perkara. Sebab dia minat macam tu, dia seronok macam tu. Maka ubatnya, sekejap ya Syekh. Syekh sebut-sebab terus dia gulung dengan penawarnya. Apakah penawarnya? Maka ubatnya adalah dengan memikirkan sekiranya doktor kafir non-muslim memberitahu bahawa air sejuk pantang untuk penyakitnya, mana air sejuk, air batu tu. Orang panggil air batu kosong, ada ais kat dalam tu. Tak sesuai dengan penyakit awak ni. Kanser makin membarah. Ataupun apa masalah risiko yang kau hadapi. Dan memberi mudarat kepadanya.
nescaya dia meninggalkan air sejuk itu. Tak akan minum dah air. Minum air yang biasa je. Ambil dekat apa ni, penapis air tu minum. Minum air, beli air mineral, minum je. Tak ada yang nak ambil. Sekalipun dia teringin meminumnya, dia tak akan ambil. Maka kita hendaklah mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sallallahu lebih benar daripada doktor itu. Kalau kita nak banding analogi, kita yakin dan percaya bahawa Nabi sangat benar dia punya ucapan dia. Nah, Nabi sangat benar ucapan dia. Jadi kenapa kita pula tak nak dengar dia? Allahu Akbar. Begitu juga dengan seksaan api neraka lebih pedih, lebih dahsyat. Kepanasannya 70 kali ganda daripada api dunia. Lebih pedih daripada mudarat kesakitan yang disebabkan oleh air sejuk itu. Api lagi dahsyat. Tu air nak banding air sejuk. Malah tetapkan hati bahawa apabila sukar meninggalkan keseronokan dan keinginan pada masa kehidupan di sementara di dunia, betapa sukar padanya menanggung seksaan api neraka di akhirat yang kekal abadi dan hilangnya nikmat syurga yang orang taat mendapatinya. Jadi orang yang tak taat, nikmat syurga dia tak dapat. Hilang nikmat syurga yang dia dapatnya azab neraka yang cukup menakutkan. Jadi ini dipanggil orang susah nak tinggal, dia kena ingatlah. Atau anda ingat lagi kata-kata seorang Arab dalam motivasi dia, dia kata ni'matun shibran faqat. Nikmat hanya sejengkal. Nikmat hanya sejengkal. Apa dia sejengkal? Kalau kita makan, kita mula dengan letak di mulut, kita rasa masin, manis, tawar, pahit, semua rasa. Sedapnya, Masya Allah. Makan siapa lah masak ni? Mana kau dapat menu ni? Sedap. Berapa jauh dia pergi? Sejengkal, sampai ke sini je. Daripada mulut sampai ke sini, tak ada rasa apa dah. Masuk dalam, kelas. Menunggu untuk dicernakan, untuk diproses, akhirnya keluar yang lain punya, dia punya watak. Masuknya sedap, keluarnya busung. Contohnya, itulah bila bagi musim durian baru ni. Kan durian ni bau kuat. Bau kuat. Kalau kita makan dia, sampai ke mana pun duk bau. Anda kata, kalaulah andai katalah durian ni mengikut kategori. Musaking, mahal dia punya harga. Apalagi yang mahal tu. Kunyit, macam-macam nama lah. Di ni, kita kata biarlah kalau yang macam ni, bila kita sendawa, orang sebelah tahu, musaking tu. Bawa puas hati dah. Bukan nikmat sejengkar tu. Nikmat keluar balik pun orang tahu. Ni haji ni, Datuk ni makan musaking tu, patutlah. Sarana. Dah, sekali dia sedap, habis orang tutup mulut lagu. Apa punya makan bagi masjid busuk. Jadi tak ada apa. Sebab itulah kita kata, tak sudut seronok lah. Nikmat hanya sejengkal saja. Masuk dalam halqum ni, tak ada rasa apa dah. Tak rasa apa dah. Yang kita rasanya, tak ada rasa. Kalau masuk benda haram ke, rasa api neraka lah di akhirat esok kalau tak taubat. Ini dipanggil yang kedua. Yang ketiga, kita bincang yang ketiga. Yang ketiga, at-taswif. Tulis ikut bahasa Arab sikit. At-taswif maknanya menangguh-nangguhkan taubat dan ibadat. Menangguhkan. Saudara, apa yang kau buat ni dosa tahu? Ataupun kau melabur di tempat yang tak patut syariah ni. Dia kata tak apalah, tak patut syariah pun. Asalkan projek kita berjalan, nanti kita kena kaya, nanti kita taubatlah. Pergi umrah, pergi haji, buat masjid, walaupun duit dia tu duit tak betul, tapi masih lagi bercita-cita besar, nak buat perkara yang tak betul itu. Kita kata ini manusia yang pelik ni. Dia panggil taswif, menangguh-nangguhkan taubat. Ini penyakit yang menyebabkan manusia tak tinggal maksiat. Allahu Akbar. Seseorang yang menangguhkan taubatnya itu dari hari ke hari, dan dia berkata, aku taubat pada masa akan datang, dan taubat itu dalam kekuasaanku. Bila-bila saya nak taubat, okey ya.
anytime. Sedap buah dia tu. Nah, anda ingat lagi cerita Syekh Haraq dalam dia panggil Musyahadat Tabib. Tengok dalam buku Ustaz Abi, Musyahadat Tabib. Seorang Syekh nama dia Khalid Al-Jubair. Dia ni doktor pakar dia ni, pakar bedah di hospital tentera di Riyadh. Dia cerita satu hari seorang jiran masjid ni, orang muda, umur dia 40 lebih dah lah. Jadi orang-orang masjid yang kenal dia, kenal keluarga dia, rasa sedih lah. Budak ni tak mari masjid. Nampak asyik dia berfoya-foya. Bawa benda pelik-pelik. Akhirnya AJK masjid buat keputusan, jom kita ziarah dia, kita dakwah dia, kita ajak dia mari masjid. Petang, lepas asar dia orang pergi. Dia sambut lah. Biasa orang macam ni, dia hormat pada orang. Tapi dia tak hormat pada Tuhan. Hormat, uncle, ammi, amu, tak apalah amu, arwah ayah saya dulu mati, umur 80, saya baru 40. Berilah peluang pada saya 20 tahun lagi untuk saya enjoy. Umur 60, daftar jadi ahli masjid. Jadi kata di para pendakwah daripada masjid ini, berani dia ni. Macamlah dia punya umur tu di tangan dia. Tidak banding umur ayah dia 80. Jadi dia orang ni pun baliklah dengan penuh kekecewaan. Tapi masih lagi mengharapkan Allah Ta'ala anugerahkan taufik dan hidayah kepada dia. Masih lagi mengharapkan Allah Ta'ala anugerahkan taufik hidayah kepada dia. Ya. Lepas asar besok, orang duk bising kat masjid. Syekh, naam, pemuda yang kita pergi ziarah semalam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mati aksiden. Mati aksiden. Dia nak 20 tahun, Allah Ta'ala bagi 20 jam. Masya Allah, tabarakallah. Ingat, sebab itulah kita tak boleh nak taswif, nak menangguh-nangguhkan, jangan. Jadi kerana itulah Syekh Hamdul Qadir kata, rahimahullah, maka ubatnya, penawarnya adalah dengan berfikir dan mengetahui umurnya bukan dalam kekuasaannya. Jadi budak tadi, sombong tadi, dia kata 20 tahun lagi nak enjoy, lepas tu 20 tahun lagi, dia akan bersama dengan ahli masjid untuk menjadi orang yang baik. Orang Kelantan kata meto dia ni. Meto maknanya action. Boleh jadi dia mati mengejut sebelum sempat bertaubat. Tambahan pula, sekiranya sukar meninggalkan keinginannya pada masa sekarang, nescaya pada masa akan datang lebih sukar meninggalkannya. Dah sebati dengan jiwa dia. Payah. Dan sekiranya dia menunggu hari yang mudah, hari yang mudah baginya melawan nafsu, maka hari itu tidak wujud seperti seorang yang mencabut pohon kayu yang kuat akarnya. Tetapi dia lemah. Macam mana nak angkat? Kalau kita angkat dengan berdoza, dengan jentolok, dengan apa tu. Maka dia menangguhkan bagi mencabutnya pada tahun akan datang. Sedangkan dia mengetahui pokok kayu itu bertambah besar dan bertambah kuat akarnya. Nah, makin kuat, makin lama makin besar akar dia mencengkam ke bumi. Nah, mana kalau dia bertambah tua dan lemah, dan itu adalah sehabi-habi jahil, kata Syekh Hamdul Qadir. Itu tanda orang jahil, duduk tangguh-tangguh kan, duduk menangguh-nangguhkan taubat. Jangan. Yang keempat, al-ghurur wal-ightirar. Tulis kau Arab ni menarik. Al-ghurur wal-ightirar, iaitulah apabila seorang itu mengatakan pada dirinya, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, Ghafur, Rahim, Allah Ta'ala Tawab, penerima taubat, pemaaf, sebagai alasan menangguhkan taubatnya. Tak apa, Tuhan Maha Kaya. Nah, nanti tua-tua esok kita baliklah kepada Allah. Sedapnya awak. Sebenarnya mereka itu mempunyai pemikiran yang tidak benar kerana mengharapkan kemurahan dan kemaafan itu, sedangkan dirinya tidak berusaha ke arah itu. Dia tak usaha pun nak jadi orang baik. Taubat pun tidak, duk harap ke rahmat Allah Ta'ala semata. Sedangkan dirinya tidak berusaha ke arah itu,
Ingatlah yang demikian itu tidak mungkin berlaku sebagaimana kapal tidak berlayar di atas daratan. Ada kapal museum. Nah, orang yang buat di traffic light ke, orang yang buat dekat apa ni, rock baut letak kapal situ, itu museum untuk ambil gambar yalah, nak kata apa. Besar-besar kapal, tapi bukan itu ya. Kapal orang tak berjalan di atas darat. Nabi SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal, yang cerdik adalah mereka yang merendahkan diri dan menghina dirinya sendiri, menjadikan dirinya itu mengikut setiap perintah Tuhan dan Rasulnya, dan beramal untuk apa yang akan datang selepas mati. Ini orang cerdik. Orang cerdik dia buat apa pun, dia akan fikir SOP. Lepas mati ni kalau Tuhan tanya, lepas ke tak? Kalau malaikat cek, lepas ke tidak? Wal ajizu man ittaba'a nafsa man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan manakala orang yang lemah, orang yang tak cerdik, dan kekurangan dalam fikiran, dalam setiap amalan mereka itu adalah orang yang menurut nafsunya, tidak menegah dirinya daripada melakukan perkara yang diharamkan, dan menganggap Allah akan mengampuninya. Jadi watamanna 'ala Allahil amani, maknanya dia duk harap Allah Taala akan apa? Akan menerima taubat dia, akan beri rahmat pada dia. Kita kata inilah yang cukup berbahaya. Na'udzubillah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Jadi ulama berbeza tentang menilai hadis ini. Hasana ba'dhum wa dha'afa ba'dhum. Ada kata sanad dia baik, ada kata sanad dia lemah. Yang penting masyhur hadis ini. Dalam mana-mana kita khutbah pun kita duk dengar ada khatib duk baca khutbah, orang cerdik, orang yang bersedia untuk menghadapi kematian dan berbekal untuk selepas mati. Orang yang tak cerdik, iaitulah orang yang duduk ikut hawa nafsu dan duk mengharapkan Tuhan ampun sedangkan dia tak minta ampun. Na'udzubillah. Maknanya kekurangan ataupun taksir orang yang lemah. Seseorang yang dimaksudkan adalah ketaatan dan kekurangan dalam mencegah keinginan nafsu melakukan maksiat. Itu makna orang lemah, orang yang tak mampu nak cegah nafsu dia, tak mampu nak kekang nafsu dia daripada melakukan maksiat. Tetapi dirinya tidak pula bersedia untuk bertaubat. Bahkan hanya mengharapkan Allah SWT mengampuni dan memasukkannya ke dalam syurga, sedangkan dalam masa yang sama dia mengekalkan maksiat dan meninggalkan taubat. Kita kata orang ni orang yang berangan-angan. Saya sendirinya tak suka nak buat nyanyi ke Mak Jeni. Dia panggil angan Mak Jeni. Mak Jeni mana saya pun tak jumpa cari. Kalau tuan-tuan kenal Mak Jeni ni, cakaplah, ucaplah ke dia, minta maaf lah Mak Jeni. Kenapa engkau jadi begini? Nah, bukan angan Mak Jeni, angan awak tu yang tak betul. Anda duduk mengharapkan rahmat, keampunan Allah, tapi dia tidak apa? Dia tidak memohon ampun kepada Allah. Jadi ini bahaya. Seorang tokoh ulama tabi'in nama dia Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, bermula kelalaian dengan Allah apabila berpanjangan oleh seorang laki-laki dengan mengerjakan maksiat dan bercita-cita Allah mengampuni. Itu dia panggil al-ghaflah. Al-ghaflah, orang yang lalai itu, iaitulah orang yang berpanjang angan-angan dan mengharapkan Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Berangan-angan gitu. Tak apa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengampun, dan macam-macam lagi dia punya kerenah yang dia buat, kita mengatakan ini berbahaya. Baik, kesimpulan kepada sebab manusia menangguhkan taubat. Apa dia? Yang pertama, kerana tak kena selalu seksa. Dia duk ingat ke cara Tuhan buat dengan hamba dia macam drama tanah kubur. Tuan-tuan tengok ke drama tanah kubur? Drama tanah kubur ni, kalau orang buat jahat ke kita, dia nak suruh jadi selalu. Mati selalu, ular tunggu dalam kubur, dan macam-macam lagi. Kita kata tak macam tu. Allah Ta'ala tu, dia punya sifat dia Rahman Rahim. Yang kedua, sukar meninggalkan keseronokan, ikut nafsu. Walaupun nikmat hanya sejengkal, tapi sejengkal itulah yang dia ikut. Ingat baik. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga, at-taswif, menangguh-nangguhkan. Yang keempat, al-ghurur wal-ightirar, terpedaya dengan nafsu, terpedaya dengan rahmat Allah Ta'ala, kono-kononya rahmat Allah Ta'ala itu baik, maka tak apalah kita buat maksiat pun, Tuhan ampunkan dosa. Kita kata ini permainan. Tala'ubus syaitan bi'uqulin nas. Inilah syaitan duk main dengan akal manusia. Jadi kita pun jadi tak nak taubat lah, sebab Allah Ta'ala tu Maha Pengampun. Ini bahayanya perbuatan ini. Baik, kita berpindah pada tajuk yang baru. Dosa kecil menjadi dosa besar dengan beberapa sebab. Tuan Syekh kita, Al-Qadir rahimahullah, dia ambil senarai 6 perkara ini daripada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin li Al-Imam Al-Ghazali. Al-Arba'in fi Usuluddin. Kitab Imam Ghazali, dia ambil kitab ni. Nih. 6 perkara. 6 perkara dosa kecil dan dosa besar. Cuba kita tengok apa dia 6 perkara ini. Mudah-mudahan kita selamatkan diri daripada maaf. Dalam kitab ini ditulis 5 perkara. Ada setengah kitab 6 perkara. 5. 5 lah kita ikut apa yang ditulis oleh musannif. Maknanya asal dia dosa kecil. Tapi dengan sebab tertentu dosa dia jadi besar. Ini yang kita bimbang hari ini. Dosa dia jadi besar. Yang pertama, apabila seorang itu menganggap dosa kecil itu adalah perkara yang remeh, muhaqqirat, benda yang remeh, tak penting, dan menghinanya. Alah, dosa kecil je tu. Sekali ambil wuduk, gugur semua. Tengok dia memperkecilkan dosa. Malah ia juga tidak mempedulikan dosa itu, serta tidak berasa duka cita dan sedih terhadap dosanya. Dosa kecil. Apa engkau ni? Sibuk-sibuk. Ini. Bila dia perlekehkan dosa, maka dosa itu jadi besar. Karena itulah para ulama mengatakan, tulis kata-kata ulama ini, la tanzuru ila naw'il ma'asi, walakin inzuru ila man asaita. Tengok bahasa Arab menarik. Dia kata, jangan tengok jenis dosa tu. Dosa ni memang terbagi 2, dosa kecil, dosa besar. Di kalangan dosa besar pula terbagi kategori pula, dosa yang paling besar syirik, ada lagi. Tetapi unzur ila man asaita, mu tengok siapa yang engkau derhaka tu. Baru kita rasa besar. Dosa kecil, dosa besar. Tapi yang kita derhaka tu siapa? Allah. Besarlah tu. Dari sudut kejiwaan, dari sudut kerohanian, dari sudut fiqh memang berbeza. Dosa kecil mungkin dihapus, tak ada denda, tak kena kafara, tak kena itu. Mungkin dihapuskan dengan ambil wuduk je, berjalan ke masjid dihapuskan. Tapi dosa besar, iaitulah dosa yang Allah Ta'ala janjikan, tawa'ada. Allah Ta'ala janjikan dengan seksa. Siapa dia buat benda ni, maka neraka. Itu dia panggil dosa besar. Ataupun Allah Ta'ala laknat. Macam hadis, la'anallah. Ataupun Nabi SAW laknat. Nabi kita laknat, al-mutasyabbihina birrijal. Laki-laki yang menyamai perempuan. Mutasyabbihina. Yang bin nisa. Jadi orang perempuan yang menyayangi laki-laki, yang kita panggil moknyah-moknyah ni. Ini bahaya tu. Kena nasihat, jangan duk biar. Jadi maka ini yang dikatakan bahayanya apabila dosa kecil, dosa besar, itu perbezaan dari sudut hukuman dia. Tapi dari sudut kejiwaan kita kata semua dosa tidak elok sebab kita derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ke berapa tadi? Dia merengeng-rengeng ke dosa yang pertama tadi. Menganggap dosa kecil itu remeh. Yang kedua, dosa kecil bertukar menjadi dosa besar apabila seorang itu berasa suka dan gembira apabila melakukan dosa itu serta bermegah-megah dengan apa yang dilakukannya. Oh, dahsyat betul. Jadi orang ni bahayanya dia sebab dia happy dengan dosa dia. Dia tak malu dia buat depan orang. Kita kata orang ni bahaya ni. Maka jadi biasanya kalau orang berdosa ni dia sembunyi. Dia tak nak orang tahu. Tapi dia suka dengan dosa. Dia pergi buat maksiat, dia tayang kat Facebook dia.
Tak, semalam duduk happy dengan betina tu, dengan togok botol arak ni, dengan judi ke, dengan apa. Jadi tak ada apa-apa. Maka orang ni, tapi yang ni memang dosa besar kalau judi sana ni. Tapi naknya, dia gembira dengan dosa dia. Maka kata ulama, boleh jadi dosa kecil itu jadi besar. Sebab dia tak rasa insaf, tak rasa menyesal, tak rasa malu ke Tuhan dengan dosa itu. Yang ketiga, dosa kecil bertukar menjadi dosa besar kerana seorang itu mengambil mudah bahawa Allah Ta'ala menutupi ke atas dirinya dan menyangka dirinya itu mulia di sisi Allah Ta'ala. Dia buat dosa kecil, banyak-banyak pun tak ada orang komplain. Tak ada orang komen dia. Tak ada orang cakap apa dengan dia. Jadi dikata Tuhan, dosa ni tak peduli lah, manusia tak ada apa-apa lah, nothing lah. Mana okey lah, biasa. Jangan main. Sedangkan tidak mengetahui dirinya dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dia tak tahu dia tu dimurkai oleh Allah sebab apa? Sebab mengambil mudah dengan dosa itu. Yang bahaya ni. Yang keempat, dosa kecil menjadi besar apabila seorang itu mengerjakannya secara terang-terangan dan menzahirkan dosa itu. Tak malu langsung kepada manusia, tak malu langsung kepada hayawan, tak malu kepada semua orang. Seterusnya menghebahkan kepada orang ramai tentang perbuatan dosa yang dilakukan itu, padahal orang tidak mengetahui tentang perkara. Orang tak tahu dia buat dosa luar negara. Tapi balik-balik duk tayang, duduk dekat Facebook lah, duk tayang dekat TikTok lah, macam-macam. Ini dosa yang dia buat. Maka sabda Nabi SAW, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umat aku ni dimaafkan kesalahan dia. Mereka tidak berdosa dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, melainkan dosa yang jelas dengan maksiat yang mereka buat, maka mereka tidak dimaafkan. Mujahirin, makna orang yang menzahirkan dosa dia. Berani lawan Tuhan. Jangan. Sebahagian daripada perkara yang dizahirkan dan menerangkan maksiat itu adalah oleh seseorang yang mengerjakan pada waktu malam, mana dia buat senyapnya orang tak tengok, akan pekerjaan yang jahat itu, kemudian tak kala pada waktu pagi ketika Allah Ta'ala menutup kemaksiatannya itu, maka dia berkata, semalam aku mengerjakan perkara sekian-sekian. Sesungguhnya kejahatan dilakukan itu pada malam itu pun ditutupi oleh Tuhannya, lantas dia membuka tutupan Allah padanya dengan memasyhurkan dosanya. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Maksudnya gini, orang ni dia buat dosa, tak kena tangkap. Penjegah agama, pegawai agama tak kena tangkap, dan tak ada orang ambil snap gambar dia viral kan. Tapi dia sendiri tu yang menzahirkan. Maka ini dosa besar. Sebab lagi dahsyat dia ni. Berani sangat dia lawan Tuhan. Yang kelima, dosa kecil menjadi besar apabila seorang alim dalam agama melakukan dosa kecil. Orang alim, tapi dia tahu, dia buat dosa juga. Kemudian perbuatan itu diikuti oleh orang lain. Jadi model. Kenapa awak buat ni? Saya ikut Ustaz. Ikut Pak Kiai. Nah, kita kan pengikut ulama ni. Jadi jangan main. Bahayanya orang baik, orang ada ilmu pergi buat maksiat. Maka ia menjadi dosa besar tanda orang alim. Ini kerana meninggal dunia pun orang masih melakukan dosa itu. Sebab Ustaz buat, Tok Guru buat, takkan kita tak boleh buat? Ayat ni budak-budak kata jam dia punya sistem yang dibuat oleh Ustaz. Jadi ingat baik-baiklah. Orang akan ikut. Lebih-lebih lagi pentasuk pada guru-guru ni, dia akan ikut apa yang dibuat oleh guru dia. Apa saja. Jadi nampak macam kecil, biasa. Tapi bila Tok Guru buat, orang akan ikut. Kerana itu dalam kitab Matan Zubat, dia kata, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim yang tak beramal dengan ilmu dia, akan diazab lebih dulu daripada penyembah berhala. Na'udzubillah. Baiklah, para jemaah sekalian, itu yang kelima. Maka hadis yang menjadi dalil kepada bahayanya pelopor kepada benda tak baik ni, hadis yang sahih diriwayat oleh Imam Muslim, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Sesiapa yang mengadakan suatu perbuatan yang tidak baik dalam Islam,
dia pergi buat satu buah buatan yang tak baik, nescaya dia mendapat dosa, serta dosa orang yang mengerjakannya, dan orang yang selepasnya, tanpa kurang akan dosa yang mereka lakukan itu. Mana siapa dia jadi pelopor pada benda maksiat, orang ikut dia, orang yang buat tu 100%, orang yang ikut penaja apa 100%. Jadi kalau dia taja satu stadium buat maksiat, berapa banyaklah dosa dia. Walaupun dia untung dapat tiket, tapi dosa dia besar. Yang ini bahaya ni. Jangan jadi pelopor maksiat. Ia maksudkan dengan mengadakan suatu amalan atau sunnah adalah seorang itu menyeru dengan perbuatan, perkataan, menolong ataupun mengikut dalam perkara maksiat dan sesat, maka orang itu dikira bersama walaupun dia tak ada di tempat itu. Ini bukan. Allah Ta'ala menegaskan dalam surah Yasin ayat 12, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tuliskan segala yang mereka sudah kerjakan dan kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Ini bahaya ni. Maksud segala kesan itu adalah perkara yang menghubungkan dengan semua amalan yang selesai dikerjakan amalan itu, manakala perkara yang menyebabkan seorang itu bertaubat adalah kerana dia takutkan Allah atas perbuatan yang dilakukan. Jadi bahayanya orang tak taubat ni sebab apa? Sebab orang hak jom pengikut dia tu orang yang baik, maka dia ikut, maka walaupun dosa kecil dia jadi besar kepada orang yang baik itu sebab menjadi ikutan orang. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita dalam bab yang ke-17, bab At-Taubah. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan sambung bab 18, bab takut kepada Allah, al-khawfu minallah. InsyaAllah. Tamatlah perbincangan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Yang baik ya Fadilatul Dr. Abdul Wasi'an Rahman di atas kepasan dan pencerahan daripada bab tentang berkait dengan taubat, dan yang telah dikupas dengan panjang lebar syarat-syaratnya dan sebagainya itu tadi. Mudah-mudahan ianya memberi makna, dapat diikuti dan diamalkan dengan kesungguhan dan keikhlasan kita dalam kita menuntut ilmu dan mengamalkan sesuatu yang kita perolehi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan Datuk, bolehkah seseorang yang berdosa itu dan kemudian telah bertaubat setelah bertahun-tahun, setelah daripada itu dia menceritakan dosa-dosa dia itu kepada orang lain dengan tujuan motivasi? Kita kata Allah Ta'ala tutup keaifan kita, jangan kita buka. Mana keaifan kita telah ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, tak usah kita buka. Kalau nak motivasi orang, cerita orang, jangan cerita kita. Orang akan pandang buruk pada kita. Sebab itulah tidak elok setengah-setengah ulama, setengah pendrama ni duduk bawa cerita yang pelik-pelik, contohnya dah. Nak buat motivasi tu, kononnya Sayyidina Umar ni pernah bunuh anak lah, macam-macam cerita. Tak, kata pun dia sendiri, saya dulu gini. Itu tak perlulah benda tu. Kecuali kalau dia tu non-Muslim dulu, convert masuk Islam, mu'alaf, dia nak cerita apa pegangan dia dulu yang salah, kita kata itu lain. Bahkan dia satu kebanggaan pula kita orang Islam ni, bila non-Muslim masuk Islam, betul tak? Tapi kalau menceritakan dosa yang lalu, tak usah cerita. Cukuplah kita cerita kepada Allah Azza wa Jalla, kita menangis di hadapan Allah, tanpa kita menceritakan kepada makhluk. Jangan, tak usah cerita. Nah. Soalan terakhir Datuk, ada seorang berpendapat bahawa jika dia bertaubat dalam keadaan hipokrit dan sebagainya, jadi dia mengambil pendekatan untuk menangguhkan sehinggalah dia betul-betul ikhlas dan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Jadi mana lebih baik? Ikut yang pertama ataupun yang kedua? Tak, dia kena taubat. Mungkin dia taubat yang pertama tadi, taubatan nasuha, sudah taubat sungguh-sungguh. Tetapi syaitan yang tak akan biarkan. Dulu kita bacakan hadis Allah Ta'ala bila seorang itu bertaubat, kemudian dia berdosa, dia bertaubat. Allah kata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiruz zamba. Hamba aku tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa. Jadi para ulama cerita, contohnya Imam Nawawi, contohnya dalam bab taubat, dia kata
Kalau kita taubat nasuha pada saat itu, Allah Ta'ala terima dah masa tu. 3-4 tahun nanti terulang balik, nah, U-turn balik, itu dosa baru. Yang lepas tu lepas. Jadi kalau menangguhkan tanpa betul-betul, bila kita nak tahu, nah, nantilah saya betul-betul solid dah, tinggal maksiat saya taubat. Tak. Bertaubatlah sehingga kamu tinggal maksiat. Itu baru betul. Macam kita kata tak, nantilah bila saya kaya nak sedekah. Tak, bersedekahlah sehingga kamu kaya. Itu bahasa motivasi ni kadang-kadang seronok kita Ustaz Hafiz. Nah. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Yang Bahagia Al-Fadhil Datuk Dr. Abah Anas, Dr. Amir Abdul Rahman. Terima kasih kepada Datuk, Datin, semua yang ikut usaha kita sehingga penutup. Kita tangguhkan dulu majlis usaha kita dengan bacaan doa ringkas daripada penceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil rabbil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, kami mohon dengan penuh rendah diri supaya Engkau anugerahkan kepada kami sifat suka bertaubat, meninggalkan maksiat, kekuatan jiwa untuk berubah ke jalan Engkau redai. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanpa bantuan-Mu kita tak akan berubah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanpa pertolongan-Mu kami tidak akan dapat istiqamah di atas jalan yang Engkau redai. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanpa bantuan daripada-Mu, begitulah keadaan hamba-Mu ini. Maka berilah kepada kami taufik dan hidayah untuk serta melakukan kebaikan, beristighfar di atas kesalahan, bertobat di atas dosa-dosa yang lalu, dan berazam untuk tidak melakukan dosa pada masa hadapan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah kami orang yang istiqamah di atas landasan ini, sehinggalah kami bertemu dengan Allah dan dengan husnul khatimah, dan berjumpa dengan Allah di akhirat dengan qalban salim, dengan qalbun salim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.